Sembang Ekspresi, Assalamualaikum. Salam tengah hari kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa di Konti Sabah FM. Kita ada Yang Berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, dan turut bersama dengan kita untuk tengah hari ini yang berbahagia Datuk Muhammad Fauzi bin Muhammad Ishak, Ketua Setiausaha KKD, dan juga yang berbahagia Datuk Suhaimi bin Sulaiman, Ketua Pengarah Penyiaran. Okey, kalau anda mahu saksikan kami di Konti sekarang ini, kami bersiaran langsung di Facebook Sabah FM. Baiklah, kita mengalurkan kedatangan Yang Berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Sabah FM untuk hari ini. Ya, terima kasih. Okey, baiklah, kita terus pada soalan yang paling penting kita ingin tanya mengenai sekarang ni bercakap mengenai kelajuan rangkaian 5G di Malaysia lah, merupakan yang terpantas di Asia Tenggara dan ketiga di peringkat global dengan dengan kelajuannya sangat pantas dan pencapaian sangat baik dan membanggakan. Namun kadar penggunaan 5G dalam negara masih rendah, jadi pada tahap 7.4%. Jadi apa perancangan kementerian untuk meningkatkan kadar tersebut lah? Secara keseluruhan, saya lihat ada isu yang perlu kita selaraskan. Ada beberapa telco yang mungkin mengenakan charge yang tinggi dan ini membantut usaha untuk lebih ramai menggunakan 5G. Walau bagaimanapun, saya tahu realitinya manfaat daripada 5G paling banyak untuk pihak industri. Ya, sama ada perkilangan ataupun pelabuhan ataupun pusat pemprosesan macam refinery. Jadi tempat-tempat seperti ini kita lihat sangat penting kerana manfaat daripada 5G. Termasuklah kelajuan dan juga dipanggil data latency. Maksudnya antara satu saat ke satu saat dia penyampaian maklumat itu sangat pantas, membolehkan penggunaan Internet of Things, IoT, memasang sensor kepada pelbagai peralatan, mempercepat proses ya, dan mengurangkan pembaziran ya, terutama bagi pihak industri. Ini bagi saya satu keutamaan. Satu lagi, since ini lawatan rasmi pertama saya ke Sabah, saya lihat isu mungkin bagi warga Sabah bukan isu 5G tapi sebenarnya 4G. Ya, jadi keutamaan yang saya berikan bila saya bincang dengan pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia ataupun MCMC, insya-Allah jam 2 nanti saya akan adakan kunjungan hormat, buat kunjungan hormat ke atas Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah, dan sekali dengan MCMC saya akan bagi penegasan kalau boleh saya nak selesaikan masalah internet di Sabah dulu. Ya, itu yang menjadi keutamaan untuk saya kerana saya lihat ramai yang menyampaikan pandangan, termasuk ahli-ahli parlimen, tentang isu yang berlarutan. Malah ada juga warga KKD, termasuk di kalangan warga RTM yang menyampaikan pandangan, jadi saya kena dengar juga kepada warga KKD itu sendiri. Okey, terima kasih YB. Ambil kira juga pandangan daripada warga sendiri juga kan, tapi itu yang terbaik lah. Baiklah YB, pasal slot Biar Betul yang disiarkan di RTM setiap hari mendapat sambutan yang menggalakkan dan ditunggu-tunggu oleh ramai lah. Jadi kita ingin pandangan daripada YB sendiri mengenai slot tersebut. Ya, ini kita usahakan selepas saya mendapat maklum balas dan juga pandangan daripada rakan-rakan ahli parlimen, orang awam dan ramai. Kerana kita lihat media sosial hari ini dengan internet yang lebih laju, fitnah juga bertebaran dengan lebih pantas. Jadi kita perlu tangani dengan baik, menyampaikan maklumat yang sahih yang telah disahkan. Maka kita dapati ada keperluan setiap malam 7.58 malam ataupun 7.59, setiap malam kita akan terbitkan segmen Biar Betul supaya warga ataupun rakyat Malaysia yang menonton boleh mendapatkan maklumat yang terkini tentang isu-isu yang viral. Kadang-kadang kita tengok tak pasti bila video ni terbit, ni baru ke lama, betul ke ataupun konteksnya betul ataupun tak. Jadi ini memberi peluang untuk kita bagi penjelasan. Namun saya lihat kita perlu tingkatkan kerana bukan semua yang tonton TV. Betul. Jadi saya ada keluarkan pengarahan kepada pasukan, kita kena rancakkan sebaran dalam semua media sosial juga. Sama ada TikTok, X, Instagram, Facebook, WhatsApp dan sebagainya. Juga kita memanfaatkan jaringan Jabatan Penerangan dan komuniti madani untuk kita sampaikan maklumat yang tepat, yang sahih, yang betul. Tak pasti jangan kongsi. Biar betul.
Okey, sebagai juru cakap kerajaan lah, mohon YB ulas mengenai usaha berterusan dan pendirian tegas kerajaan berkaitan dengan perjuangan dan pembebasan rakyat Palestin, YB. Jadi kita lihat Malaysia melalui sama ada kedutaan ataupun Wisma Putra, kita telah menyatakan pendirian yang sangat tegas, ya, dan masa yang sama kita lihat ada keperluan untuk apa-apa tindakan dia mestilah berlandaskan undang-undang antarabangsa dan juga secara konsensus, ya, terutama di kalangan negara-negara Islam. Itu hasil daripada lawatan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke sama ada Riyadh, Ankara, Kahirah, ya, dan mewujudkan hubungan yang lebih erat di kalangan negara-negara Islam terutamanya, supaya kita boleh menyatakan pendirian yang sangat tegas dan mengambil tindakan berlandaskan undang-undang antarabangsa. Yang penting kita lihat pada waktu ini memang emosi rakyat Malaysia. Bila kita tonton, saya tiap-tiap malam sebelum saya tidur, saya akan tengok dalam Instagram, tengok dalam TikTok. Kadang-kadang bila saya tengok memang raut wajah rakyat Palestin yang terkesan, ada yang meninggal dunia, ada yang hilang segala-galanya. Kita tidak boleh berasa emosi, ya. Tapi kepada rakyat Malaysia, peringatan saya ialah jangan ambil tindakan luar daripada landasan undang-undang, terutama dalam negara kita. Betul. Walaupun kita berasa marah, tapi kita perlu patuh undang-undang, serahkan kepada pihak berkuasa untuk ambil tindakan, ya, berlandaskan proses dan sistem yang ada. Kezaliman mesti dikalahkan oleh keadilan secara keseluruhan, bukan dengan lebih banyak kezaliman. Baik YB, penyaluran bantuan pula. Macam mana pula Kementerian dan Jabatan turut menjalankan kempen kutipan tabung Palestin ni? Melalui KKD kita telah lancarkan tabung kutipan bantuan untuk rakyat Palestin. Ini kita usahakan. Malah setelah saya lancarkan tempoh hari, ada beberapa NGO yang banyak mengusahakan bantuan ke Palestin menghubungi, lihat bagaimana kita boleh berkolaborasi. Masa yang sama, saya nak juga bagi peringatan kepada semua. Hati-hati dengan skamer yang cuba ambil kesempatan. Betul. Kadang-kadang mereka letak gambar Masjid Al-Aqsa, gambar kanak-kanak Palestin, tapi rupa-rupanya account tu account scammer. Ya. Jadi saya pohon, kita memang rakyat Malaysia ni murah hati. Memang kita ni memang cukup mudah untuk nak bantu orang. Tapi janganlah sampai kita tertipu bagi kepada pihak yang duit itu tak pergi kepada rakyat Palestin. Kita nampak sekarang ni gunakan saluran rasmi, rujuk pihak berkuasa untuk mengesahkan tabung itu betul ataupun tidak, akaun itu betul ataupun tidak. Jadi berhati-hati, hasrat baik, hasrat murni, tapi kalau salurannya salah, akhirnya buruk jadinya. Betul. Okey, baiklah, ini soalan terakhir lah ni kan. Ini merupakan yang saya tahu tadi, kata YB, ini adalah lawatan kerja yang pertama. Tapi sebelum lawatan kerja, pernah YB datang ke Sabah juga? Selalu. Pergi sebelah mana kalau selalu tu? Biasanya ke kawasan KK, kawasan sini, ya. Tapi dulu masa mungkin dah hampir 30 tahun lah dulu. Ayah saya dulu kerja Felda. Okay. Jadi dia pernah bawa saya sampai ke Felda Sahabat. Ya, dan sebab dia jaga rancangan Felda. Jadi sampai ke Felda Sahabat, dan saya ingat lagi antara benda yang paling meninggalkan kesan, bila pergi tu kami ambil kapal terbang, ya, penerbangan. Dan yang kapal terbang kecil tu, ya, sampai ke Felda Sahabat. Tapi balik tu kita naik kereta. Jadi saya dapat lihat usia muda, tengok keindahan, ya, dan itu bagi saya meninggalkan kesan. Jadi baru-baru ni bila saya pergi ke Kundasang, ya, tengok indahnya, cantiknya. Jadi memang ya, insya-Allah lebih banyak lawatan yang akan saya buat di masa depan. Perkataan Sabah yang YB ada belajar? Banyak, tapi boleh bah kalau kau, tapi itu bukan Sabah betul-betul tu kan, ya, tapi boleh bah kalau kau. Jadi kalau perkataan limpas tu YB tahu?
Tak tahu, tapi saya hari tu saya ada makan linopot. 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 Di Kobuni. Di Kobuni. Kemudian ada makan jeruk bambangan. Okey. Lepas tu saya ada makan serunding tuhau. Jadi makanannya sedap-sedap. Susahlah kalau datang ke Sabah ni yang makan sedap-sedap. Memang pasal itulah kami semua sihat-sihat. Okey, baiklah, itu saja soalan kita untuk hari ini, dan terima kasih buat Yang Berhormat Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi dan Digital, kerana sudi bersama dengan kami semua warga KKD di Sabah ni, dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Fauzi Muhammad